Thailand adalah salah satu negara pelancongan yang paling popular. Ada yang datang ke sini untuk pulau-pulau dan pantai sementara bercuti di negara tropika yang hangat. Tetapi di sini juga terdapat satu lagi jenis pelancongan, hiburan orang dewasa dengan gadis-gadis Thailand yang menggoda. Dalam episod ini, saya akan pergi ke dua bandar pesta utama di Thailand, Bangkok dan Pattaya, di mana saya akan terkejut dengan skala industri godaan. Kawan-kawan perkenalkan diri. Di kelab malam-malam itu, mereka bergaul dengan gadis-gadis ini. Baru-baru ini saya membawa kawan ke hospital. Tepat sekali, mereka menangkap lelaki itu dan membawanya pergi. Inilah mereka. Adakah anda fikir tentang saya? Mereka adalah pelajar. Dari Van Sagen, ia percuma. Hari ini kita akan bermain permainan roulette Thailand. Di sini anda tidak pernah dapat meneka apa itu. Tahu? Di sinilah ada kejutan. Mari kita ketahui mengapa ramai orang Thai ingin menjadi orang Thai. Ini adalah siapa dia? Anda tidak akan pernah meneka apa itu. Anda tahu ada tangkapan dalam perkara ini. Di sini mereka membina budak lelaki untuk tujuan ini. Selain itu, kita akan melihat bagaimana Thailand berusaha untuk menjadi Belanda Asia. Kedai ini dibuka setiap hari. Elektronik berharga, seni transseksual merokok ganja, elektronik. Polis berjalan di sekitar, mereka membuat rondaan. Kota pelancongan kita. Tak, saya rasa itu sahaja. Akhirnya kita akan tahu apa yang boleh menyebabkan anda masuk ke penjara Thailand yang keras. Di mana-mana ada potret raja. Kerana orang Thailand percaya pada kuasa ilahi raja. Kenapa mereka membongkok di mana-mana? Bolehkah kita kritik PM? Anda mengkritik Perdana tetapi berhati-hati. Dengan demonstrasi, mereka beroperasi serupa di China dan di Rusia. Jadi jika anda menandatangani untuk monumen raja atau Buddha, mereka boleh memberikan ini 20 tahun. Akan ada banyak lagi perkara menarik, jadi langgan saluran YouTube dan Instagram saya, di mana saya juga dikenali sebagai Vova Karmanov. Dan mari kita pergi. Ini adalah Pattaya, ibu kota kebejatan Thailand dan salah satu resort terbesar di negara ini. Untuk merasai suasana, saya menyewa tempat tinggal di jalan pesta yang paling utama. Malam nanti di sini akan sangat bising, tetapi siang hari tenang. Wah! Semua untuk saya. Sedangkan saya bukan penyerang. Jadi ini bilik besar. Untuk saya, bos. $35 untuk 2 hari. Hidup. Pendek kata, bilik kami yang agak usang dan ia begitu dekat dengan semua aktiviti dan sangat terlibat. Saya takut membayangkan berapa banyak ada di sini berlaku. Nampaknya dia berumur sekitar 40 tahun. Tidak kurang 2,000 orang yang sangat meriah sedang berpesta dan pemiliknya pun tidak risau langsung. Buat di area bagian belakang ini, ia bergerak sedikit tetapi nyamuk tetap boleh merayap melalui celah-celah ini. Yang paling menakutkan tentu saja adalah apa yang berlaku di atas katil ini. Wah, menakutkan. Tapi dalam apa jua keadaan, saya tidak tidur dengan baik di atas katil ini. 6 pagi, jiran-jiran sahaja pulang dari meja tetapi semua ini tidak tidur. Tidur malam di Pattaya adalah sesuatu yang bodoh. Sebaik sahaja gelap, saya pergi berjalan-jalan. Pada pandangan, semua kelihatan baik. Sebuah resort, bising biasa. Orang-orang merokok shisha, menonton pertarungan tinju secara langsung, membuat tatu di tepi jalan, dan bahkan menembak di tempat tembak.
Tapi itu baru 2 minit pertama. Pada ketiga saya ditawarkan perkara tidak senonoh dan keji dan ia tidak mahal. What is it? Big Bug Show. Oh my god. And how much is it? Dibaca tiket 500 baht, wedding free. Dalam pertunjukan ini, gadis-gadis Thai melakukan perkara-perkara sangat tidak senonoh di atas pentas. Saya tidak akan menyenaraikan, tetapi dalam salah satu pilihan gadis itu merokok-rokok tetapi bukan dengan mulut. Ужас. 20 per camp. And 20 per camp. I can make sex with them. Everything. Everything. With these girls? Oh my So now, come god. on. Tapi selain gadis-gadis Thai, di sini ada kelab di mana gadis-gadis Rusia bekerja. Di sini ada satu kawasan Rusia yang penuh gadis-gadis yang comel yang seolah-olah secara rasmi adalah penari bekerja di kelab, tetapi mereka yang bekerja di kelab terdapat di sepanjang barisan roti, nak beringkar dan berkenalan dengan pelancong asing. Jadi ini adalah sudut kecil Rusia. Gadis-gadis comel yang secara rasmi adalah penari bekerja di kelab, tetapi mereka yang tidak mendapat pekerjaan di kelab berdiri dalam barisan di tepi pantai dan berkenalan dengan pelancong asing. Ini mengejutkan bagi saya. Begitulah mereka berdiri di tepi pantai satu demi satu, lebih kurang 2 meter antara satu sama lain, dan mereka sudah berdiri sepanjang beberapa ratus meter saja. Apa yang mengerikan? Secara rasmi, pelacuran di Thailand adalah haram, tetapi nampaknya polis mengabaikan jika mereka terjumpa sesuatu yang seperti ini. Saya sudah berjalan lebih kurang sekitar 50 meter dan ada pos polis pelancong di situ. Di sini, di tempat ini, dan Kanareka, mereka juga berdiri di sini dan juga... Pelacuran di Thailand adalah perkara biasa dan saya tidak akan terkejut jika di sini, di tepi pantai di mana terdapat banyak keluarga dengan anak-anak, pekerja cinta mencari pelanggan. Tak terhitung, yang jumlahnya sekali. Berapa jauh berjalan tidak tahu, sekitar 500 meter pantai, mereka berdiri semua. Maksudnya saya tidak tahu lebih dari 100. Saya melihat. Secara keseluruhannya, menurut anggaran Pertubuhan Buruh Antarabangsa, terdapat 300,000 pelacur di Thailand dan pelanggan di sini tidak dihukum sama sekali. Kecuali untuk menggunakan perkhidmatan remaja bawah umur, untuk itu juga hanya denda. Mereka mendekat, cuba untuk menyentuh, bercakap, memberi pujian sedikit lebih lama, tapi saya malu. Secara inersia, entah bagaimana. Berdasarkan perasaan, saya cuba untuk menjauh, berjalan perlahan di tepi trotoar. Saya tidak bersedia mental untuk berkomunikasi begini. Dari 1,5, saya tidak akan menjelaskan untuk apa, tetapi dari 1,5 itu kira-kira dari $50. Mari kita berpindah ke ibu kota Thailand, Bandar Bangkok, yang dalam hal hiburan malam tidak kalah dengan tempat lain. Saya ketika pertama kali datang ke jalan ini, saya terkejut. Mata saya berkelip-kelip, saya tidak dapat fokus. Saya faham, saya juga mengalami sama. Sebab di tengah jalan akan ada orang-orang telanjang ini. Ini Egor, dia berpindah ke Bangkok tahun lepas dan masih terkejut dengan apa yang berlaku. Di sini juga ada banyak pusat urut di sekitar, Macam urut. dan mereka akan menangkapmu dari jalan. Tangkap mereka lelaki itu. Mereka menangkap, bawa pergi. Tolonglah, jangan buat begitu. Dan saya mematahkan hatinya. Ya, saya mematahkan hati. Pusat urut di Bangkok ada di mana-mana dan tidak semestinya ada sesuatu yang terlarang di dalamnya. Orang datang ke sini untuk mengurut kaki. 2 jam urut seperti itu hanya akan berharga $13. Yang paling mahal dengan minyak aromaterapi khas, 20. Salon urut untuk orang dewasa, tidak sukar untuk dikenali. Tentang gadis-gadis yang menggoda dalam jubah, kadang-kadang mereka hanya melekat pada pejalan kaki, tidak mau menuduh sesiapa. Gadis-gadis ini adalah tukang urut yang sangat utama. Saya faham, saya rasa di sini adalah tempat seperti ini. Kamu ulang lagi? Tolong, bolehkah buat sekali lagi? Oh, ini percuma. Pen sampel. Saya faham ini seperti itu. Datang, minum, pergi, berhubungan seks. Atau mungkin sekali kau terus minum bir lagi.
Bangkok Luck telah mengambilnya, takkan lepas. Saya tak masalah dengan itu, tetapi ia berlaku di depan kita. Salah seorang gadis baru mengalami payudara besarnya yang terkeluar dan dia langsung tidak memerah. Satu-satunya yang mereka tutup apabila melihat kamera adalah wajah mereka. Semua ini membuat kita berfikir bahawa mereka terlibat dalam sesuatu yang haram, atau mungkin mereka hanya malu di hadapan bapa mereka. Bagaimanapun pada papan tanda tidak ada yang dinyatakan langsung tentang perkhidmatan yang dilarang, kerana pelacuran secara rasmi adalah dilarang. Jadi di sini pasti ada tempat di mana kamu ingin pergi. Sebahagian daripada pelacur baru. Saya rasa di semua tempat ini. Saya rasa di setiap tempat, kerana jika tidak, ia tidak akan menjadi perniagaan yang menguntungkan seperti ini. Keadaan yang sama adalah dengan kedai dan mainan untuk orang dewasa. Mereka dilarang dijual, tetapi ia dilakukan secara terbuka di jalan-jalan bising kotor. Tidak semua cinta di Thailand untuk dijual. Ini Nikita. Dia tinggal di Bangkok. Walaupun tidak merancang untuk berbuat demikian, pada hari pertama di Thailand, dia mula berkenalan dengan seorang wanita Thai dan sudah beberapa bulan dia tinggal bersamanya. Saya bertemu dengan gadis itu, ada cerita yang sangat lucu. Kami tidak bertemu Tinder. Ketika saya berada di Turki, saya terbang dari Turki. 2 hari kemudian terbang lagi. Saya letak di Tinder, saya tidak di Turki tetapi di Bangkok. Akhirnya saya tiba, dia mesej saya tanya khabar sibuk ke tidak. Jadi kami lepak di kelab, kemudian 2 pagi kami berdiri di luar. Dia tanya, jadi balik rumah? Atau macam tu. Dia pernah berkata dalam bahasa Inggeris, kau akan tinggal dengan aku. Maksudnya ia seperti, bukanlah seperti, ada sesuatu yang tersirat dalam pemahaman saya. Ia seperti, jadi ya hanya untuk tidur kan? Saya fikir begitu. Saya rasa ya lebih kurang, sebenarnya hanya untuk tidur. Jadi kami sampai di tempat dia, saya tanya, jadi tidur ke... Dan saya hanya jadi berbaring. Macam tu, 20 cm ke dinding. Dengan muka menghadap. Macam tu, di sisi semua tidur. Tapi akhirnya kami tidak tidur. Jelas sekali. Dia tidak membenarkan saya tidur di sana. Dan toh jadi. Sebenarnya, hampir dari hari pertama saya di hotel, saya tidak tidur langsung. Kita cakap tentang dia. Ya, keseluruhan dia kata wanita yang hebat. Anak lelaki percaya? Belakang Mungkin lebih tua ya, sangat senang untuk budak Rusia. Berkenalan dengan Taiko. Ya, sama sekali. Apa? Mereka ada hubungan tu. Ya, sebenarnya semua orang Asia, jika anda orang Rusia, terutama di China, jika anda orang Rusia, maka semua orang macam anda adalah kawan baik mereka. Orang Rusia atau secara umum orang putih, di China orang Rusia. Maksudnya jika kepada orang putih akan ada hubungan yang mesra, dan jika anda juga orang Rusia, anda orang terbaik di dunia. Kalau di Jepun tak boleh jadi macam tu, di China tak boleh jadi macam tu. Di Korea gadis-gadis memang tidak berkenalan seperti di Jepun. Jadi di sini macam anda datang ke kelab malam di sana, anda bahkan tidak perlu bercakap apa-apa, anda hanya cantik dan orang Rusia atau Eropah tidak penting. 99% dengan Taiko. Dia senyum kepada anda dan anda bercakap dengannya. Dia kata kepada anda, "Oh, senang berjumpa anda datang ke bilik saya." Victor tinggal di Pulau Phuket yang terkenal dan berkata bahawa di Thailand ada 2 bahaya. Wanita licik dengan kejutan dan haiwan liar yang menakjubkan. Anda lemparkan ayam ini, di situ ada sepotong kaki mereka ditarik, mereka menelannya, di sana mereka lapar. Benar tak? Jika lapar mereka akan menyerang, tetapi jika kenyang boleh mendekati dan mengusap mereka. Tidak, tetapi dia takut, tidak mau menakut-nakutkan. Saya tidak akan kata saya tidak takut, saya juga takut, tetapi tidak lebih. Jadi dia memang tenang. Ini, ya, berjemur. Berkaitan dengan gadis-gadis dengan kejutan, di sini bercakap tentang transgender yang sangat banyak di Thailand. Di sini lelaki mereka dibesarkan untuk tujuan ini. Mereka memilih budak lelaki paling cantik keluarganya. Menaja semua operasi dia. Dalam hormon, menghantarnya untuk mencari rezeki di bandar pelancongan untuk terlibat dalam pelacuran. Ya, khususnya. Dan dia kemudian memberi makan seluruh keluarga. Berjalan di jalan, di sini tidak selalu kamu faham apa jantina orang di depanmu. Siapa ini? Ini. Di sini kamu tidak pernah dapat meneka siapa ini. Tahu, di sini ada kejutan. Ini Bangkok, sayang, di setiap langkah ada kejutan. Terkejut. Saya tidak faham, ini trik. Bangkok adalah salah satu pusat utama LGBT di dunia. Inilah rupa salah satu kelab gay di Pattaya. Tetapi ada banyak orang di sini yang telah menukar jantina dan sikap terhadap orang-orang seperti itu adalah sangat biasa. Территория это для всех полов. Ну, как бы их намного... Нет, пока что в некоторых как бы заведениях, но как бы говорят, что будет везде.
Jadi sebenarnya lelaki dan perempuan boleh sahaja masuk ke situ kan? Ya, bagaimana kamu mengidentifikasi dirimu sekali? Tapi kamu tidak masuk, bahkan tidak melihat apa yang ada di dalam. Saya sempat, Adalah perlu saya rasa di sana ada segalanya. dan itu. Ya. Ya, Thailand adalah negara yang menerima. Saya rasa di sini tidak kira siapa kamu. Tiada siapa yang akan mengganggu kamu. Semua orang yang tidak peduli apa yang kamu inginkan. Di fikiran, hiduplah dengan tenang. Yang penting janganlah menyakiti orang lain di sana. Operasi penukaran jantina di Thailand dilakukan lebih banyak daripada di mana-mana tempat. Tetapi, satu operasi tidak cukup. Dan untuk benar-benar menjadi seorang wanita, perlu berusaha lebih banyak. Jika ada yang merancang untuk ke Thailand dan anda tidak mahu terjebak dengan lelucon secara tidak sengaja, ingat perhatikan kaki, bahu atau ketinggian. Anda juga boleh mendengar suara. Kerana suara tetap, anda akan berkata sesuatu seperti hello. Bolehkah saya minta nombor anda? Dan mereka akan menjawab, ya, sudah tentu. Melarikan diri dari kemiskinan dengan gadis Thailand cantik bukan hanya kerja di kelab malam. Ramai gadis Thailand bercita-cita untuk berkahwin dengan orang Eropah. Di sini juga ada amalan seperti ini. Di sini ada banyak lelaki tua dengan gadis-gadis muda. Mereka ada di mana-mana. Di sini super biasa. Anda boleh pergi ke kafe dan di sana akan ada 2-3 lelaki tua yang duduk bersama gadis-gadis Thailand yang muda. Mereka seperti kontrak lelaki tua secara ringkas. Ada yang sudah mempunyai anak, maksudnya mereka benar-benar tinggal bersama mereka di sini. Di Rusia, amalan seperti ini tidak begitu biasa seperti yang kita lihat di sini. Jadi patah ini tidak begitu sering berlaku, tetapi kadang-kadang ada dan ia begitu terselubung. Ya, dan saja ada kebencian yang muncul. Di sini semua orang sudah terbiasa kerana ini ada di mana-mana. Maksudnya boleh pergi ke mana-mana. Jadi lihatlah jika di sini semua orang bermimpi tentang perkara seperti ini, berusaha merealisasikannya. Jadi kenapa nak berbohong? Terima saja, dan siapa yang mahu akan menjalani usia tua seperti itu? Jika mahulah nak berkahwin, gadis Thailand, jumpa ibu bapa. Seperti kita simbolik di majlis perkahwinan, 1000 rubel. Kamu mesti datang kepada ibu bapa, minta itu dan beri sesuatu yang banyak. Ada 20,000 bukes. Mungkin ya. Kod kembali. Thailand negara pertama di Asia yang melegalkan dadah ringan. DPN hanya boleh dijual untuk tujuan perubatan dan merokok di luar tidak dibenarkan. Tetapi dua perkara ini sering sahaja diabaikan di sini. Seperti datuk ini yang menjual rokok sahaja. Sejak musim panas, ia telah dihalalkan. Kedai kopi dibuka setiap hari lah. Di semua lokasi di Thailand, ini sekarang mungkin salah satu perniagaan yang paling berkembang. Maksudnya memang setiap hari ada yang dibuka. Sudah ada orang Rusia, saya dengar perlahan-lahan di sini. Mereka sedang merancang untuk menjalankan perniagaan yang berkaitan dengan ini. Jadi adakah dibenarkan untuk merokok di mana-mana saja atau mungkin tidak? Sebenarnya yang saya dengar, apa maksudnya? Di luar, tepat di tempat ramai mereka boleh menangkap kamu dan menahan kamu. Hingga baru-baru ini perdagangan dadah di Thailand dihukum dengan hukuman mati. Tapi sekarang nampaknya polis mendapat arahan untuk tidak mengganggu pelancong yang sedang bercuti. Dan di sini polis berdiri seolah-olah tidak peduli langsung. Hal lain, bahan yang lebih berat tidak sukar ditemui, tetapi penjual boleh melaporkan pelancong kepada polis. Yang tahu akan menemui. Di tempat di mana ada jalan yang sibuk, di sana semua yang kamu inginkan. Ya, di sana juga sering ada penjual ini. Mereka bekerja sama dengan polis. Mereka di sana menjual dadah kepada pelancong. Dan di sudut sana, polis muncul dan mula memerah semua orang untuk duit. Mereka bermain dengan kontras ini. Jadi jika kamu biasa dengan situasi ganja di sudut gelap, menggulung rokok, pastikan tidak ada polis yang lalu. Di sini sebaliknya semuanya sangat bersih. Blok asap. Jadi supaya kamu faham, sekitar $20-30 saja maksimum untuk gas. Mereka juga menawarkan beraneka ragam jenis cendawan di sini dan bahkan untuk menghirup gas-gas aneh dari belon. Tetapi penjual tidak terhad kepada bahan ringan yang separuh sah dan sebagainya dan terus di jalan, menawarkan yang sedikit berat. What price? White glove. One gram. 1 gram. Okay. I give you now. Di sini mereka menjual kek seperti yang disediakan di Belanda.
Jangan sekali-kali makan benda-benda itu. Ini memang berbahaya dan bukan untuk dimakan. Ada satu paradoks yang lucu di Thailand. Sementara, di sini dadah ringan adalah sah, rokok elektronik biasa, yang dibenarkan di negara lain. Di sini diharamkan ketat. Mereka berisiko menghadapi tindakan jenayah. Sekurang-kurangnya ini adalah 20.000 baht, denda dan deportasi. Jadi bukan deportasi, tetapi apabila Anda pergi, Anda perlu melakukannya. Mereka akan meletakkan cap pasport bahawa anda tidak boleh masuk 5 tahun. Kawan saya telah ditangkap dengan rokok elektronik. Assalamualaikum. Akhirnya mereka pergi ke balai polis. Ya, maksudnya bukan di tempat itu mereka menyelesaikan sesuatu. Saya tidak tahu. Pendek kata mereka pergi ke balai polis. Sampai di balai polis kawan saya diberitahu 10.000 baht dan kononnya semuanya akan baik-baik saja. Vape adalah diharamkan. Kenapa? Sebab perniagaan tembakau dimiliki oleh keluarga diraja. Tapi kita di Thailand dan larangan ini juga diabaikan di sini. Mereka menjual dan merokoknya sedikit kerap. Seperti pemandu motosikal saya tidak begitu mengambil berat tentang kesihatannya. Sebenarnya penjenayah, bro. Sebenarnya penjenayah dia juga membawa beberapa peranti yang diharamkan dengan lebih banyak. Di satu tempat ini, semua undang-undang yang kita bincangkan telah dilanggar. Barangan elektronik, chipki, orang-orang merokok ganja dan vape, dan begitulah polis seolah-olah berjalan di sekitar membuat rondaan. Jadi, saya rasa bandar pelancongan kita tidak, pendek kata. Semuanya telah dibayar. Tidak semua bahan Thailand dimasukkan episod ini. Banyak yang saya kongsikan perjalanan ini di Instagram. Di situ saya juga sering kali muat naik stories dari perjalanan lain dan lebih kerap menjawab message. Jadi ikutlah saya di sana. Vova Karmanov. Melengkapi gambaran Thailand sebagai negara kesenangan dan juga Raja Thailand sendiri, sepanjang kerjayanya dia telah mengumpul 5 isteri, banyak kekasih dan anak-anak. Selain itu, dia telah menatu seluruh tubuhnya, berpesta dengan megah di seluruh dunia dan mencipta banyak skandal. Tapi kau tidak boleh mengkritiknya. Kerana kata-kata yang salah tentang raja boleh cepat dipenjara. Ini bukan totalitarianisme. Ini kebetulan bukan totalitarianisme, tetapi jika kamu menandatangani di monumen raja atau Buddha, mereka menghukum 20 tahun. Mana-mana orang Thai akan mempertahankan raja jika kamu berada di sana menghina atau benda menyebut, katanya sia-sia. Kita mengkritik PM. Kita boleh mengkritik Perdana Menteri tetapi berhati. Maksudnya, kita boleh mengkritik PM. Soalan apa yang berlaku dengan perhimpunan di sini beroperasi dengan cara serupa seperti di China dan Rusia. Dan di Kazakhstan mungkin lebih kurang seperti begini. Tidak akan mengatakan Thailand diktator. Masih ini rejim otoritarian. Ya, rejim otoritarian yang dibina di atas wajah raja, Perdana Menteri urus semua. Jadi di mana kita tidak boleh mengkritik kuasa. Ini aja sudah menjadi rejim otoritarian. Pas, tidak. Ini cerita jelas. Ini cerita tentang bahawa raja tetap menjadi wakil Tuhan di bumi bagi kita seperti biasa. Mereka mempunyai potret raja di mana-mana kerana orang Thai percaya pada kuasa ilahi raja. Apa yang nampaknya mereka melekat di mana-mana dan mereka juga mempunyai beberapa protes yang ketat beberapa tahun lalu. Apa sebenarnya itu? Itu ditayangkan di televisyen mereka sangat ketat. Sebenarnya mereka menyekat kawasan, melancarkan para penunjuk perasaan ke sana dengan aman, dan mereka selesai hubungan segala-galanya. Kehidupan berjalan sama. Mereka mempunyai seorang PM, disayangi dan tidak. Sebab ada yang berkata dia mencuri wang, yang lain kata dia bantu negara. Di sini, cerita tentang bagaimana mereka tidak mempunyai jutaan angkasawan seperti yang kita ada di Moskow sedang berlaku ya, dan tidak pernah saya melihat mereka menyekat sesuatu untuk apa. Semua ini bukan tentang mereka. Setakat ini semuanya lebih baik di sini. Tetapi jika seorang Thai ingin mengubah sesuatu di negaranya, bagaimana dia boleh melakukannya? Jadi dia perlu memilih semula Perdana Menteri, pergi ke pilihan raya. Semua perkara politik ni yang sudah di belakang. Mengutuk Perdana Menteri tak boleh. Boleh mengutuk Perdana Menteri tetapi hati-hati, tapi tidak berbaloi pergi ke demonstrasi. Mudah mengutuk pihak berkuasa. Sini, mudah kutuk pihak berkuasa. Thailand jauh lebih mesra dan sangat ramah kepada penduduknya yang sangat. Negara kita malangnya, walaupun apa yang berlaku pada waktu malam, orang Thai adalah rakyat yang beriman dengan mendalam. Bahkan di Chinatown di mana saya tinggal, jiran-jiran sangat bising. Saya rasa loceng gereja akan membangunkan saya, dan di sini mereka mempunyai kuil Cina yang sangat besar. Ini kami dengan Anya mendaki ke kuil Gunung Emas yang menjulang di bahagian bersejarah bandar. Dulu ini adalah titik tertinggi di Bangkok sebelum munculnya pencakar langit. Cantiknya.
Kuil ini sangat bermakna bagi orang Thai kerana dianggap bahawa di dalamnya tersimpan sebahagian daripada Abu Buddha sendiri. Sebenarnya bukan pemandangan menarik, tetapi juga sejarah yang besar. Wat Saket antara yang tertua, kuil-kuil di Bangkok. Mungkin hanya Watarun lebih tua dari dia yang berada di sana sebelum Bangkok menjadi sebuah bandar. Terdapat beratus-ratus kuil Buddha di Bangkok. Semuanya bersinar dengan baik di bawah sinar matahari. Di sana bersinar kuil, di sini bersinar kuil, di sana ada kuil yang bersinar. Kubah emas. Ya. Bukan kubah tapi emas. Ya, memang hiasan emas. Sangat cantik dan megah. Ada kuil di Thailand dan di Bangkok. Mungkin mereka mempunyai kepekatan terbesar di negara ini, dan sebenarnya kita mempunyai mesin minuman yang sangat mudah dengan cola dan air, betul-betul di tengah kuil. Tidak salah. Tidak salah juga untuk memukul gong di sini. Jika tiada kuil besar berdekatan dengan rumah, penduduk akan membuat altar kecil seperti ini. Adakah ini ada mana-mana bagaimana? Ya, Pak, ini memang ada di mana-mana. Maksudnya, ia di sana secara relatif. Kedai 7-Eleven di sana 50 meter dan begitulah topiknya. Maksudnya mereka datang waktu siang buat sesuatu? Ya, mereka boleh datang. Bagi yang percaya, mereka datang meletakkan botol-botol yang merah. Saya tidak pasti kenapa yang merah. Mereka membeli minuman berkarbonat ini, membukanya, masukkan straw dan meletakkannya. Minuman berkarbonat? Ya, ini seolah-olah minuman berkarbonat. Ini sama ada Fanta merah atau apa, saya tidak ingat. Tapi maksudnya ini seolah-olah hanya ini, ya, tepat jenama ini. Di antara persembahan boleh dilihat juga rokok. Dan nampaknya bukan yang tembakau. Entah orang Thai ini sangat percaya kepada tahyul atau malas, tetapi atas sebab-sebab agama, mereka boleh tidak bekerja selama bertahun-tahun. Ini adalah hotel yang mahal, yang mula dibina pada suatu ketika, dan di situ mula berlaku kematian pekerja dalam jumlah yang besar, dan mereka menolak untuk bekerja. Hingga pemilik bersedia untuk membekukan pembinaan. Akhirnya mereka memanggil seorang ahli astrologi. Ahli astrologi melihat sesuatu di sana, berkata, tentu anda tidak membina apa-apa untuk roh-roh tersinggung. Mereka berkata, apa kita buat? Altar membawakan mereka setiap hari, membawakan mereka membuat persembahan, dan mereka sudah entah 25 tahun atau lebih. Setiap malam di sini ada kesibukan ini. Ramai orang Thai mempunyai tatu. Ya, saya sudah lihat. Dengan hieroglif kuno dan dengan tulisan kuno. Rupanya ini tatu ajaib. Ia dipanggil Sakyant. Dan mereka memakainya sebagai azimat. Dalam hal ini, supaya ia berfungsi, mereka mengadakan jamuan istimewa. Dan perhatikan bagaimana ramai. Budak-budak Rusia juga mula terlibat. Dan sebenarnya ini tidak dilarang kerana macam mana bikhu boleh tatu untuk kamu? Ini adalah edisi dari Thailand yang boleh dianggap sebagai negara paling berani di Asia. Saya tidak tahu liberalisasi seperti ini menanti dunia lain, tetapi Thailand pasti mendahului semua orang 500 tahun. Sekurang-kurangnya kalender mereka di hadapan banyak negara menarik. Ikuti YouTube dan Instagram saya supaya anda tidak terlepas apa-apa. Saya di mana, Fova Karmanov?